Oke, kita mulakan pelajaran hadis hari ini, yaitu Babus Sodak. Babus Sodak. Apa maknanya? Yaitu bab mengenai mas kahwin. Siapa nak baca silakan. 1056. Ya, baik. Catatkan 1056 hadis sah. Matan, perbuatan boleh menjadi mas kahwin. Hukum mubah. Mubah tu harus, ya, boleh. Baik, saya mas mula. Maksudnya dalam hadis yang dibaca tadi, Sofia adalah anak raja atau pemimpin Yahudi Khaybar. Itu Sofia. Pada waktu terjadi perang Khaybar dan orang Yahudi kalah, maka di antara orang yang tertawan ialah Sofia yang menjadi hamba itu. Dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Lalu baginda jadikan isteri dan mas kahwinnya ialah berupa pembebasan Sofia dari perhambaan tersebut. Jadi Sofia ini hamba dan Rasul memerdekakannya. Jadi mas kahwin ya Sofia ini hanya ya kemerdekaannya. Jadi artinya Nabi SAW pernah mempunyai isteri yang ya asalnya orang Yahudi, ya, iaitu siapa? Sofia, ya, pada peperangan Khaybar. Atau dalam cerita, ya inilah kisah hadis ni. Sebab hadis tadi dibaca, ya, Nabi memerdekakan Sofia dan dia menjadikan kemerdekaan itu sebagai mahar atau mas kahwin, ya, baginya. Baik, ya, kita teruskan hadis 1057 lagi, baca. Ya. Ini ya mas kahwin ni dia maknanya ada sesuatu yang tak berduit, contohnya dia mengajarkan mengaji. Contohnya nanti kita akan jumpa hadis yang selanjutnya yang sahabat itu mengajarkan mengaji. Iaitu tak berduit lah tu. Baik, ya, 1057. Ini orang baru ni baru masuk ni. Dah jumpa belum? 1057. Hadis. Hadis, ya. Tu dah salah tu. Hadis, ya. Oh. Yalah. Ada toko. Nah, macam mana kan? Okey, baca okey. Dok baca.
Okey. 1057 hadis sah. Matan, wang boleh dijadikan mahar. Wang boleh dijadikan mahar. Hukum mubah. Mubah tu mana boleh, ya. Jadi hadis yang 1056 iaitu perbuatan. Contohnya Nabi mengawini Sofia dengan memerdekakannya. Sebab Sofia asalnya hamba, dimerdekakan. Jadi kemerdekaan itu sebagai mas kahwin Rasulullah kepada Sofia. Ya. Dan hadis yang ke-1057 ni, kita jangan kira 500 dirham yang disebut itu, tapi yang kita nak ambil ialah peranan duit. Ya. Artinya duit boleh dijadikan mas kahwin. Tak kira lah. Tapi hanya ya Rasul diterangkan bahawa ya Rasul memberi mas kahwin kepada isteri-isterinya 500 dirham. Tapi itu bukan jadi wajibnya syarat mesti 500 dirham, tak. Ya, di situ hanya nak memberitahu bahawa duit, ya, wang boleh dijadikan mas kahwin. Sebagaimana di tempat kita lah. Ya. Lagi? 1058. Okey, silakan. Okey. Catatkan dulu 1058 hadis sah. Matan, benda-benda atau barang-barang boleh dijadikan mas kahwin. Hukum sebagai satu ketentuan. Ya, ketika diceritakan di sini ketika Ali mengawini Fatimah. Pada masa itu, Ali tidak ada apa-apa. Dan Rasul mengatakan mana baju besi. Jadi baju besi itu dijadikan sebagai mas kahwin. Artinya kita bukan nak mengambil baju besi itu, tapi kita nak mengambil benda. Artinya benda ia boleh dijadikan sebagai mas kahwin. Ya, contohnya dia nak memberikan sebuah rumah, itu benda. Mana boleh jadikan mas kahwin. Ya. Dia nak memberikan seulas rantai. Ya, itu juga jadi mas kahwin, boleh jadi mas kahwin. Ya. Itu mengenai tentang mas kahwin, ya. Dan kita jangan fikirkan ketika kita keadaan maju. Ya, tapi kalau kita fikirkan hal-hal ini berlaku kepada mereka yang contoh menjadi pelarian dan sebagainya. Mereka tidak punya apa-apa kadang. Jadi macam mana mereka nak berkahwin sesama mereka. Dan apa yang ada, macam itulah, apa yang ada sahaja itu boleh dijadikan sebagai mas kahwin. Lagi? Okey, silakan.
Baik. Catatkan ya, hadis 1059. Hadis boleh dipakai. Matan, pemberian-pemberian dari seorang bakal suami sebelum kahwin adalah milik bakal istrinya. Dan pemberian-pemberian sesudah kahwin menjadi milik bagi orang yang diberinya. Hukum sebagai satu ketentuan. Dalam hadis ya yang dibaca ini ya, mengenai tentang mas kahwin, perjanjian dan hadiah yang diberikan oleh calon suami, semua itu adalah untuk istrinya. Bila pemberian barang-barang tersebut dilakukan sebelum akad nikah. Tetapi hadiah-hadiah yang diberikan suami setelah akad nikah adalah hak orang yang diberi oleh suami tersebut. Dan agama memandang bahawa orang yang paling patut menerima hadiah-hadiah setelah akad nikah ialah orang tua isteri, kerana lelaki tersebut telah mengambil anak perempuannya atau saudara perempuannya. Ini bergantung ya kepada ada tak perjanjian-perjanjian nak memberikan hadiah itu. Ya. Nah, kalau ada, maka yang patut ya, menerima hadiah itu sebenarnya ialah bapanya atau ya, dikatakan apa, bapanya atau orang tuanya. Ya. Orang tua isteri itu atau pak saudara dia. Sebab pak saudara dia boleh nikahkan. Ya. Boleh. Ya. Maknanya dalam kita punya istilah ni kita katakan sebagai wang hantaran tu lah. Ya, sebab itu kadang ya wang hantaran itu ya ikut perjanjian. Ya. Biasa wang hantaran itu kalau tak jadi ya hangus. Ya. Itu bergantung pada perjanjian lah. Ya. Nah, contohnya dia nak memberi sekian ribu. Ya. Kemudian dibagilah ya sebahagiannya. Tapi bila tak jadi, sebahagiannya itu tak boleh dipulangkan lagi. Ya. Itu dah hak orang yang dijanjikan untuk diberi. Ya. Jadi wang hantaran itu hangus. Ya. Kalau seandainya tak jadi. Ya. Kalau jadi, contohnya, itu adalah hak untuk ya, bapa perempuan ataupun ya, bapa saudara perempuan kalau dia tak ada bapa, mungkin pak saudara dia. Ya. Jadi, itu yang dijadikan sebagai wang hantaran, tidak termasuk mas kahwin ya, mas kahwin lain. Ya, mas kahwin ini hanya hak untuk si bakal isterinya. Tapi ya, hantaran ini boleh keluarga boleh gunakan.
terutama ya untuk majlis-majlis perkahwinan itulah. Baik ya, 1060 siapa nak baca? Asja'i. Baik, hadis 1060 hadis sah. Matan perempuan yang kematian suami sedang suaminya belum menentukan mas kahwin dan belum bercampur dengan dia, lalu suaminya itu meninggal, maka perempuan itu berhak mendapat mas kahwin secukupnya dan berhak mendapat warisan serta wajib beriddah. Iddah ni iddah kematian ya. Iddah kematian. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi seorang perempuan yang dikahwini oleh seorang lelaki tanpa lebih dulu ada perjanjian besarnya mas kahwin dan ternyata suami itu meninggal ya sebelum dia campuri, maka mas kahwin yang didapat oleh perempuan tersebut adalah sama besarnya dengan yang didapati oleh saudara-saudara perempuannya yang kahwin terlebih dahulu. Kemudian perempuan tersebut wajib menjalani iddah dan mendapat hak waris almarhum suaminya. Sebab dia ni sudah sah berkahwin. Kalau suaminya ada harta, artinya dia ada hak untuk mendapat warisan. Yang kedua, mas kahwinnya tidak ditentukan lagi. Maka dia pun berhak mendapat mas kahwin tadi. Seperti juga saudara-saudara perempuannya mendapat mas kahwin. Berapa besarnya saudara-saudaranya mendapat mas kahwin, saudara-saudara perempuannya mendapat mas kahwin tersebut, dia pun jumlahkan demikian. Kalau misal kata contoh mas kahwinnya 1000, yang diperolehi oleh saudara-saudara perempuan yang lain, maka dia pun berhak mendapat 1000.
Dia akan nikah, ya. Dia tidak memberikan jumlah. Dia sebut dia sebut mas kawin tapi tidak menyebut jumlah. Ya. Saya dengan mas kawinnya yang tidak saya jumlahkan. Sekarang tak laku lah. Ya. Sekarang ni tak laku lah kalau lelaki macam tu. Ya. Ini tipu punya lelaki ni. Besok dah kahwin tak bayar. Ya. Hmm. Hmm. Maknanya zaman Nabi, ya, dia punya kedudukan mas kahwin ni tidak tinggi. Ya, sebabnya masa itu masa yang dikatakan zaman baru nak bermula kehidupan. Macam kita tahun dulu lah, zaman tu orang tua kita zaman apa, 50-an. Ya, zaman 50-an dulu, macam itulah. Zaman susah-susah. Tetapi, ya, Arab-Arab sekarang ni memang besar jumlah dia. Ya, dia punya mas kawin dia memang jumlahnya cukup besar. Di antaranya mas kawin mereka sebuah rumah. Ya, perempuan-perempuan Arab kadang diminta mas kawinnya dia nak sebuah rumah. Jadi bila dia diceraikan, dia rumah tu tetap hak isteri dia. Sebab itu mas kawin. Di antaranya macam tu. Ya. Yelah. Ya. Itu yang di antara perempuan-perempuan seberang, ya, seberang. Mereka yang berkahwin dengan, ya, orang-orang Arab, dan biasanya mereka kahwin secara muta'ah. Muta'ah. Dan muta'ah ni tak dalam kita tidak dibenarkan, tapi mereka bantai juga, ya, boleh juga. Ya, sebabnya, ya, mereka punya mas kahwin, mereka minta macam orang Arab jugalah. Kalau sanggup berikan sebuah rumah mas kahwin, dia nak kahwin. Jadi dia pun sanggup, ya, dibelikan ataupun dibuatkan sebuah rumah. Kemudian, ya, dalam masa tempoh sekian-sekian, dia automatik dia dah tinggalkan. Ya, jadi ini perkahwinan muta'ah yang mereka buat. Dan dia gunakan mas kahwin minta sebuah rumah. Ya. Ya, Syiah. Ya, Syiah meneruskan. Ya, kita tidak, sebab zaman Nabi pernah berlaku tapi diharamkan. Ya. Jadi kita pun haramkanlah. Sebab kahwin muta'ah ini sebenarnya tidak ada tanggungjawab. Dia kahwin tapi dia tidak ada tanggungjawab, ditinggalkan. Jadi yang sengsara ibu-ibu yang ditinggalkan lah. Kalau mereka punya anak, mereka, ya, ditinggalkan sia-sia macam itu saja. Ya. Okey. Nah, macam tadi cerita tadi, mana dia berhak menerima penuh. Itu cerai hidup. Ini cerai mati. Ya. Ya. Sebab kita hantaran lebih-lebih sangat. Ya. Kalau macam ada setengah di Kelantan, ya. Di Kelantan dia kalau sebut 10,000, 20,000 mas kahwin. Sebenarnya keluarga pun dia menggunakan duit mas kahwin itu tapi dengan kerelaan anaknya lah. Macam tu. Tapi sebenarnya
keluarga tak boleh ambil sewenang-wenangnya kecuali dengan izin. Macam tu. Macam kita mas kahwin itu rendah, tapi hantaran itu besar contohnya. Jadi si hantaran itu tidak mengganggu sama ada si anak itu membenarkan ataupun tidak, keluarga boleh guna. Itu sebab mas kahwin itu dimasukkan dalam hukum wajib. Suami pun tak boleh ambil kecuali dengan izin. Lagi 10 apa? 1061 sila. Siapa tu? Okey. Okey, catatkan dulu hadis 1061, hadis boleh dipakai. Matan, makanan boleh dijadikan mas kahwin. Hukum mubah. Bayangkan maknanya makanan pun boleh dijadikan sebagai mas kahwin. Ini zaman yang dikatakan yang zaman susah. Jadi digalakkan berkahwin. Jadi apa saja yang dia boleh jadikan mas kahwin maka diterima atau dipersetujui, maka halallah ia. Maknanya pihak keluarga, pihak perempuan menerima mas kahwin dengan nilai itu, walaupun dengan berbentuk makanan, mana diperbolehkan. Lagi 1062 yang baru sampai ni. Ada tak buku dia? 1062. Okey, Pat. Okey. Catatkan 1062 hadis sah. Matan dia, pakaian boleh dijadikan mahar. Mahar tu mas kahwin boleh dijadikan mahar. Hukum mubah. Artinya dalam hal ini kita tengok perkataan sandal. Sedangkan sandal itu hanya seperti selipar. Tapi sandal tu maknanya lebih baiklah daripada selipar. Sandal itu terkenal dengan ada dia punya tali. Tali 3 depan tu. Tali 2 depan tu. Itu maknanya sandal. Jadi sandal juga boleh dijadikan sebagai mas kahwin. Tapi kita tidak berpegang kepada sandal sahaja, tapi kita nilaikan atau kiaskan kepada yang lain. Maksudnya ialah pakaian. Sebab sandal juga adalah pakaian kepada kita. Kegunaan kita. Jadi artinya kalau dia memberikan baju sepasang dijadikan sebagai mas kahwin, tak ada salahnya. Ataupun dia hanya mampu memberikan kain batik untuk jadikan mas kahwin, maka tidak ada salahnya.
Mengikut asal daripada cerita mas kawin ni, ya. Kalau sekarang ni, ya, jadi gelak ketawa orang lah, ya. Kalau buat demikian, ya. Memang ia pun, ya. Tapi Farid okey ya. Ya. Itulah sebab itu dia okey. Baik, teruskan lagi 1063. Siapa nak baca, silakan. Ya, okey, catatkan ya. 1063 hadis sah. Matan, barang begitu tidak berharga. Boleh juga dijadikan mahar. Hukum mubah. Jadi ya, dikatakan barang tidak berharga ni maknanya khatam min hadid. Dalam hadis tu, khatam tu mana cincin, min hadid daripada besi. Mana cincin besi. Ya. Jadi Nabi pernah mengawinkan seseorang dengan mas kawin sebentuk cincin besi. Ya. Bayangkan dah kalau sekarang ya, cincin besi, campak lagi. Kena campak je punya. Tak apa. Itu emas. Kalau betul rotan, nanyalah jamnya. Ya. Ini nak menggambarkan zaman susah, zaman permulaan Islam. Memang cukup susah, apalagi masa itu mereka adalah muhajirin, ya, daripada Mekah yang tidak ada harta. Ya, jadi ya, digalakkan mereka berkahwin. Maknanya masing-masing bertimbang rasa. Ya, masing-masing bertimbang rasa, baik pihak keluarga ataupun ya pasangan yang mau berkahwin. Jadi ya, Nabi pernah nikahkan dengan hanya ya cincin besi sahaja, ya, mas kawin dia. Ini zaman susah ya, masa itu permulaan Islam. Lagi kita teruskan ada 1063A. Okey, sila. Ya, catatkan hadis lemah. 1063A hadis lemah. Matan membatas tentang sedikitnya yang boleh dijadikan mahar. Yang boleh dijadikan mahar. Nokta, hukum, sebab tidak ada batasan. Dalam mas kahwin, ya, dalam mas kahwin, sebenarnya ikutkan hadis-hadis yang lain, ia tidak ada batasnya. Kadang ada yang mahal, kadang ada yang murah, seperti paling murah macam cincin besi, ya. Tapi hadis 1063A ini nak menunjukkan satu pembatasan. Ya, mas kahwin
tidak boleh daripada 10 dirham, tidak boleh kurang daripada 10 dirham. Itu dah pembatas. Ya. Jadi hadis ini bukan hadis sahih. Hadis ini dikatakan sebagai hadis lemah, dhaif. Ya, hadis dhaif. Jadi dia tidak boleh dijadikan sebagai hujah untuk mas kahwin. Ya. Macam di Selangor, mas kahwin ini sudah ditetapkan. Ya. Ketentuan mas kahwin. Ya. Kalau apa ni, anak dara berapa? Dulu. Dan sekarang 300 ya. Dulu teringat 80 ya. Sekarang ni 300. Ya, kalau janda berapa janda? Separuh lah kot. Ha. Aha. Maknanya sekarang ni mas kahwin itu ia didaftarkan sekali. Jadi artinya sudah disepakati, ya, macam tetap negeri dia telah sepakati, mana kita tidak boleh mengurangkan dia. Tapi ada juga yang lebih daripada itu. Contohnya terkadang dikatakan RM300 dan seulas rantai. Rantai. Ditulis juga. Ya, dalam borang tu. Ya. Kurang tak boleh. Memang tak ada had. Tapi masalahnya kita bukan zaman Jepun. Ya. Kita bukan zaman Jepun dulu. Ya. Johor. Lagi murah. Boleh pet ke Johor ya pet. Ada pilihan. Ya. Itu ke Thailand boleh. Kat sini tak boleh. Lebih tak apa. Ya. Kan. Tapi yang mahal rasa Kedah kot, 700. Kedah. Kedah mahal. Negeri Sembilan apa? Arit apa? Ni. Arit Negeri Sembilan. Dah terlupa lah tahun kita kan. Yang baru ni tak ingat apa. Negeri Sembilan janda mahal. Negara murah. Sebab janda ada pengalaman. Yelah. Tu ya, baik kita teruskan ya. Tapi kalau misal kata pendek kata kalau tak melibatkan kepada borang, pengisian borang macam sekarang ni, maknanya hal ini tetap kita lakukanlah.
sama ada nak berkurang, paling kurang ke atau mahal ke, mana boleh dilakukan. Baik lagi, 1064 ya. Siapa nak baca? Ya. 1064 catatkan hadis sah. Matan dia dianjurkan memberi mahar dengan sesuatu yang mudah dan ringan. Hukum lil irsyad. Lil irsyad ni mana untuk pimpinan ya. Jadi dalam hadis ini ada suatu hadis yang dikatakan yang kita pandang cukup baik. Apa tidaknya dia katakan khairus sadaq aisaruhu. Maknanya sebaik-baik ya mas kahwin itu adalah yang paling ringan atau paling mudah. Ya. Jangan memberatkan. Begitu juga kita kena fikirkan begini juga ya. Macam kita contohnya mas kahwin dah tetaplah contoh tadi ya 300 itu mas kahwin. Tapi yang jadi pembicaraan sekarang ni ialah hantaran. Pihak keluarga jangan begitu menekan ya yang bukan-bukan atau yang tak munasabah tentang hantaran. Ya sebab ya kita ni bukan nak jual anak. Ya, kita ya nak ya jadikan ya anak kita ya hidup bahagia, bukan ya untuk jual anak. Jadi kita jangan ya menekan harga hantaran itu sampai melampau-lampau. Ya. Kadang setengahnya yang kadang kita ikut ya daripada keluarga tak begitu menekan, tapi pak saudara pula yang lebih. Yang bersuara, pak saudara pula yang lebih bersuara. Ini yang kacau. Ya. Jadi tak boleh macam tu. Ya, sehingga menyusahkan pihak lelaki. Ya. Jadi patut-patutlah. Ya. Jangan sampai Okey. Sebenarnya dalam segi Islam memang sah. Ada mahar walaupun sikit, ada wali, ada saksi, semuanya lepas, cukup. Ya, kalau misalnya kata pihak pejabat, dia kata, kenapa ni kurang sangat mas kahwin ni? Tak apa, saya redha. Pihak keluarga redha. Ya, pihak isteri yang anak tu pun redha. Tak boleh buat apalah. Ya. Takkan kena saman pula. Bolehlah, ya. Kalau timbul, contohnya timbul, kita kena ke depan dah. Timbul masalah, kena ke depan. Ya. Dia tak membebankan lah. Tak membebankan pihak lelaki, bukan pihak perempuan ya. Pihak lelaki. Contohnya macam kita kata mas kahwin, kalau nak mas kahwinnya sebuah rumah. Kan itu dah satu memberatkan kan? Ya. Ya.
Baik, 1065 siapa nak habiskan 1065 sampai 1066 sekalikan. Sila. Okey. Lagi? Nanti. Sebut sebut ringan sikit. ha. Ha. Asal kisah ringankan je. Jangan tebal-tebal macam Arab. Tak faham orang. Orang sampai orang Melayu pun tak faham. Dia punya bahasa. Sebab apa? Sebab tulisan tu dia nak menyamakan sod. Arab kan asal alif sod lam. Kan? Jadi kita nak menyamakan sod tu macam tulisan sod dengan sin. Macam tu lah. Okey, cantikkan dulu 1065 dengan 1066 hadis sah. Matan, barang berupa kain, barang berupa kain juga boleh dijadikan mahar. Hukum mubah. Baik. Ya. Ini cerita ni iaitu cerita anak si Jaun. Namanya anak puteri Jaun, namanya Amrah. Ya, namanya Amrah. Jadi Nabi SAW berkeinginan untuk memperistrikan Amrah puteri Jaun. Tetapi si Amrah ni tidak mau. Dan Nabi pun menceraikan seorang isteri yang keberatan untuk meneruskan perkahwinan dengan dirinya serta memberikan hadiah. Ia memberikan hadiah 3 helai. Kisahnya yang dapat dipaham begini, ya. Mengikut hadis tadi itu yang dibaca, ketika Nabi menemui Amrah ni berlindung. Dia berlindung dengan Allah daripada Nabi. Ya. Dia berlindung dengan Allah daripada Nabi. Jadi kata Nabi, betullah perlindunganmu. Ya. Jadi, ya aku ceraikan engkau. Ya, aku ceraikan engkau. Dan satu hal lagi dikatakan bahawa ya Nabi nak mengahwini, tapi orang perempuan ni tidak nak, dengan mengatakan dia berlindung. Dia berlindung daripada Rasul. Dia tak nak dengan Rasul lah maksudnya. Ya, jadi ya, Nabi tidak memaksa. Ya, bahkan ya, Nabi SAW menceraikan dia atau melepaskan dia. Jadi pada masa itu ya, Nabi menyuruh nama dia Usama. Menyuruh Usama untuk memberikan hadiah 3 helai kain, ya, sebagai muta'ah. Muta'ah ni maknanya ya, mata'un, ya, dalam Quran. Mana kita kena beri macam bentuk hadiah kepada isteri yang diceraikan. Ya. Itu ceritanya. Ya. Jadi pernah berlaku. Mana pernah berlaku? Ya, kebanyakannya perempuan ni menawarkan diri nak jadi isteri Rasul.
Tapi ada juga perempuan yang dia menolak. Dia tak nak jadi isteri Rasul. Ya. Jadi Nabi tak paksa. Nabi lepaskan dia. Ya. Macam tu. Jadi artinya dalam bab ni kita boleh ambil satu barang namanya kain. Jadi kain itu boleh dijadikan sebagai mahar ataupun mas kahwin. Ya. Tak ada salahnya. Ya. Okey, itu saja untuk malam ini. Akan datang kita masuk bab walimah. Nama dia. Ya, bab walimah. Baik, kita baca doa dulu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin.